Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah radhiyallahu anhu qalat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القردة. قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Habibah, dan salah seorang daripada isteri Nabi nama dia Ummu Habibah, nama betul dia Ramlah kan, tapi orang Arab ni dia suka panggil kunyah, dia panggil gelang. Dia ambil nama anak sulung dia nama Habibah, dipanggil dia Ummu Habibah. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan binti Harb. Dan Abu Sufyan orang besar. Dia, kalau kita belajar sejarah Islam, dia ada satu dipanggil kerajaan Bani Umayyah. Ini pengasas dia. Pengasas dia bernama Abu Sufyan bin Harb. Anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. So Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan.
Dia adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maknanya dia daripada keluarga orang besar-besar. Dan dia juga adalah sepupu kepada Sayyidina Osman bin Affan. Tuan-tuan tengok dia punya sangkut tu. Sudahlah dia daripada keluarga orang besar-besar, adik-beradik pula dengan orang besar, dengan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Suami mula dia, Nabi kahwin dengan dia janda. Suami dia hak mula nama Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ni ada satu adik perempuan nama Zainab binti Jahshin yang kemudiannya jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangkut kot tu pula. Ini yang kata sahabat-sahabat Nabi zaman tu. So Ummu Habibah ataupun nama dia Ramlah binti Abi Sufyan ini dia meriwayatkan hadis ni. Dia cerita dia pernah doa pada satu hari. Ummu Habibah isteri Nabi ini pernah doa pada satu hari. Dia doa, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Dalam doa dia minta, Ummu Habibah ni minta, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, bagilah nikmat panjang umur kepada aku. Amti'ni itu maksudnya minta nikmat, Allah bagi dekat dia satu nikmat. Nikmat apa? Dia minta Allah panjangkan umur dia, untuk dia hidup bersama dengan suami dia iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dia dapat hidup lebih lama dengan bapa dia iaitu Abu Sufyan, untuk dia hidup lebih lama dengan abang dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu hari dia doa macam tu. Dia minta, ya Allah panjangkanlah umur aku, supaya dengan umur panjang ni aku boleh mengecap kebahagiaan dengan suami aku Nabi, dengan bapa aku Abu Sufyan, dengan abang aku Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia proud dengan tiga laki-laki ni dalam hidup dia. Dia proud. Depa ni hero dalam hidup dia. Nombor satu, Nabi, suami dia. Nombor dua, bapa dia Abu Sufyan, orang besar dalam kerajaan Bani Umayyah, orang besar dalam kalangan Quraisy. Dan nombor tiga, abang dia sebagai khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. So dia minta dengan Allah, ya Allah panjangkan umur aku supaya aku boleh hidup di kalangan tiga orang hebat ini. Kata Ibnu Mas'ud, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar isteri dia Ummu Habibah ni doa macam ni, Nabi kata kat dia. Nabi kata, qad sa'altillah li ajalin madrubah wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah. Nabi kata dekat dia, wahai Ummah Habibah, kamu minta kepada Allah benda yang Allah dah tetapkan, tak ada guna. Kamu minta supaya Allah panjangkan umur kamu, tak ada guna, sebab umur, sebab ajal Allah dah tetapkan. Kamu minta supaya Allah bagi dekat kamu rezeki yang melimpah ruah, tak ada guna, sebab rezeki ni Allah dah tentukan. Nabi kata, la yu'ajjil syai'an qabla hillih aw yu'akhkhira syai'an an hillih. Nabi kata, benda yang Allah dah tentukan, Allah tidak akan bagi awal, Allah tak akan bagi lewat sikit pun. Kalau Allah sudah tentukan, kita akan mati pada 31 hari bulan Ogos 2019 contohnya. On the dot. Dia sampai tarikh tu, dia sampai jam tu, dia sampai minit tu, dia sampai pada saat itu. Habis. Kerana ajal satu yang dah ditetapkan dan Allah tak ubah. Kamu minta rezeki, Allah dah tentu dah tiap-tiap seorang ni apa rezeki dia, bila dia nak dapat rezeki itu, Allah dah tentu dah. Allah tidak akan bagi awal dan Allah tidak akan bagi lambat. Allah dah tentu dah hang akan dapat rezeki bila umur hang 50 misalnya.
Tapi oleh kerana kita tak tahu bila Allah nak bagi rezeki itu, kita boleh minta, kita boleh usaha. Tapi Allah dah tentu dah rezeki itu akan mai kat kita bila kita umur 50. Lagi tak mai umur tu, kita usaha tapi tak dapat. Bila mai, dapat. Tuan-tuan duk kerja kan. Ada yang kerja kelang, ada yang kerja kerajaan, ada yang... Kadang-kadang satu kawan kita masuk kerja sama hari dengan kita. Hari ni dia dah duduk level apa? Dah duduk CEO company. Kita masih lagi ada senior engineer. Grade sama tahun, masuk kerja sama hari, buat kerja sama-sama. Jadi tengok dia dah duduk CEO. Kita masih lagi senior engineer. Ada berapa tangga lagi kita nak pergi dekat kedudukan dia tu. Kalau kita faham kata itu rezeki, Allah sudah tentukan rezeki dia macam tu, kita boleh terima. Tak ada masalah, itu rezeki dia. Bila kita tak boleh nak terima hakikat rezeki ni Allah dah tentukan, kita tidur tak lena, kita makan tak kenyang, kita mandi tak basah, kita berjalan hulu hilang merata tempat pi, duk cerita kat orang kata dia ni hantar tu sama dengan aku dulu ni, hantar dah dia ni kaki mengampu tu sebab naik awal. Kita cakap macam tu pasal apa? Pasal kita tak faham kata rezeki ni Allah tentukan. Kalau rezeki sudah mai kat kita, kita tak mengampu pun, kita tak pergi buat benda pelik-pelik pun, rezeki itu akan mai kat kita. Sebab dia sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak habaq dekat kita. Benda yang dah ditentukan, lagi tak mai masa dia, kita tak akan dapat. Allah tidak akan awaikan dan Allah tidak akan lewatkan. Allah dah janji time tu dia dapat. Walau kunti sa'altillah an yu'idhaki min azabin fin nar au azabin fil qabri lakana khairan wa afdal. Nabi kata dekat isteri dia, dekat Ummu Habibah, Nabi kata kalau hang minta kepada Allah supaya Allah selamatkan hang daripada azab kubur, Allah selamatkan hang daripada masuk neraka, itu lebih baik. Minta Allah selamatkan kita daripada azab kubur, itu lebih baik. Itu boleh diminta oleh manusia. Daripada hampir minta benda yang Allah tak boleh ubah, Allah memang tak akan ubah. Lebih baik hampir minta benda yang Allah boleh ubah. Hang minta selamat daripada azab kubur. Minta selamat daripada neraka. Itu lebih baik. Kata Nabi SAW. Kemudian Ummu Habibah tanya Nabi pula. Dia kata tak apalah bab tu, okey. Dia kata faham. Wa dzukirat indahul qiradah. Ummu Habibah tanya pula kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke pernah berlaku dalam sejarah manusia ni ada manusia yang Allah ubah bagi jadi kera? Kita baca bulan lepas. Ayat kita baca bulan lepas cerita tentang umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Ada yang diubah rupa. Dalam hadis ni, Ummu Habibah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkah pernah jadi satu masa dulu Allah ubah manusia daripada rupa manusia, ubah bagi jadi qiradah, bagi jadi kera? Kata Mis'ar, salah seorang daripada rawi hadis ini, dia tabi'in, dia bukan sahabat. Kata dia, wa arahu qal wal khanazir min maskhin. Betul ke dulu Allah pernah ubah manusia bagi jadi khanazir, bagi jadi khinzir, bagi jadi babi? Betul ke pernah jadi satu masa dulu manusia, sebiji manusia daripada kepala sampai kaki Allah tukar bagi jadi kera, bagi jadi babi? Betul ke pernah jadi benda ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, innallaha lam yaj'al limaskhin naslan wala aqiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala apabila dia hancurkan satu-satu bangsa, Allah bila dia marah dekat mana-mana hamba dia dan Allah jatuhkan hukuman kepada mereka, Allah jadikan mereka ni rupa kera ataupun Allah jadikan mereka ni rupa babi dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala
tidak akan adakan keturunan mereka. Nabi kata macam tu. Maksud dia apa? Nabi nak abang kata, yes, ada umat dulu yang Allah ubah bagi jadi kera, umat dulu Allah ubah bagi jadi babi, tetapi Allah Subhanahu wa taala bila dia jatuhkan hukum kepada satu-satu hamba dia bertukar jadi kera bagi jadi babi, Allah tidak akan biarkan mereka yang berubah jadi kera jadi babi ini mempunyai keturunan. Ubah rupa saat mati. Dia tak akan kekal lama sehingga dia lahirkan keturunan dia, manusia berupa babi, manusia berupa, tidak akan ada macam tu. Allah kalau dia jatuhkan hukuman, mereka diubah rupa, Allah akan pastikan mereka mati, mereka tidak ada keturunan. Kerana berubah rupa itu bukan untuk dijadikan ada keturunan, tetapi itu sebagai hukuman dan seksa kepada mereka. Kena habis. Kata Nabi SAW macam tu. Waqad kanat al-qiradatu wal khanazir qabla zalik. Nabi kata tapi cerita kera dengan babi ni lama dah ada. Nabi kata. Bukan babi kera ada tu daripada asal manusia, no. Depa ni memang babi pada dulu dah, depa ni memang kera pada dulu dah. Kecuali ada umat-umat tertentu yang Allah hukum depa, ubah rupa depa bagi jadi kera, bagi jadi babi, tapi sat saja depa mati. Depa tidak ada keturunan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil Madinah. Faqalata li inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Fakadzabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma fakharajata wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa zakartu lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqata innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhu al-bahaimu kulluha fama ra'aituhu ba'du fi salah illa ta'awwadha min azabil qabri atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari ada dua orang perempuan Yahudi mai rumah Aisyah. Nabi tak ada rumah. Perempuan Yahudi tua, dua orang mai rumah dia. Dua-dua perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah. Dia berkata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Dua perempuan tua Yahudi ni mai rumah Aisyah, mai habaq dekat Aisyah. Dia berkata, Aisyah hantar dah. Orang mati ni bila masuk kubur ada yang kena azab. Perempuan Yahudi mai habaq dekat Aisyah. Fakadzabtuhuma. Aisyah tak percaya. Dia kata bangsa Yahudi ni nak main bohong aku. Dia tak percaya. Kerana dia tak pernah diberitahu lagi benda ni oleh Nabi SAW. Maka dia tak percaya apa yang perempuan Yahudi ni mai habaq. Dia tak percaya. Habis tu macam mana perempuan Yahudi ni boleh mai cerita? Sebab dalam kitab Taurat sudah ada cerita. Kitab Taurat dah ada cerita. Mereka Yahudi, mereka belajar kitab Taurat. Dalam Taurat sudah cerita. Orang mati masuk kubur, dalam kubur ada azab kubur. Mereka main cerita dekat Aisyah berdasarkan pengetahuan mereka daripada Taurat. Sedangkan Aisyah tak pernah dengar lagi benda ni daripada mulut Nabi SAW. Maka Aisyah tak percaya. Walam un'im an usaddiqahuma. Aisyah kata aku tidak rasa ada keperluan untuk aku percaya cakap perempuan Yahudi ni. Tak ada pasal aku nak percaya cakap perempuan Yahudi ni. Lagi baik aku dengar Nabi habaq apa aku percaya. Aisyah ingat macam tu. Fakharajata. Mereka ni pun keluar. Dua-dua perempuan tua Yahudi ni pun lepas mereka main habaq lagu tu keluar. Wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar, Nabi pun balik. Faqultu lahu, bila Nabi masuklah rumah, Aisyah dan dah habaq benda ni.
Tandai Syah abang. Dia kata, ya Rasulullah, inna ajuzain. Dia kata, ya Rasulullah, tadi ada 2 orang perempuan tua Yahudi mai ke rumah. Wa zakartu lahu. Dan dia cerita hak tadi ni. Dia kata, dia mai, dia cerita kata, orang mati ni masuk kubur, dalam kubur ada azab. Dia cerita balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sadaqata. Nabi kata apa yang 2 orang ni abang betul. Nabi kata. Baru dia terkejut. Dia tak percaya. Pasal benda ni bukan Nabi abang. Yahudi mai abang, dia tak percaya. Bila dia abang dekat Nabi, Nabi endorse. Nabi kata, yes, betul. Nabi kata, memang kita ni bila mati, bila masuk kubur, dia start cerita dalam kubur. Dalam kubur ni ada orang dapat nikmat, ada orang dapat azab. Nabi kata, oh, betul ke? Nabi kata, innahum yu'azzabuna azaban. Nabi kata, ada orang masuk kubur, dia kena azab dengan azab yang dahsyat dalam kubur. Nabi abang macam tu. Tasma'uhul bahaimu kulluha. Bahkan Nabi kata depa kena azab tu, depa menjerit, depa kriau dalam kubur tu sakit. Tapi kita tak dengar. Nabi kata, tapi nama kata menatang semua dengar. Nabi kata orang yang masuk kubur yang kena azab dalam kubur. Ada yang kena azab daripada hari masuk kubur sampai kiamat esok ni. Duk kena hari-hari dalam kubur tu. Tentu kita lalu, kita duduk tengok kawasan perkuburan, kita nampak semua tenang, nampak tenteram. Dalam macam-macam cerita, tuan-tuan. Nabi SAW kata, ada yang kena azab, menjerit sakit. Menjerit tu, jeritan dia tu, didengar oleh al-bahaim, oleh binatang ternakan. Lembu, kebau, kambing, biri-biri, kibas, semua dengar suara daripada menjerit ni. Fama ra'aituhu ba'du fi salah. Aisyah kata apa? Lepas pada aku tanya tentang azab kubur, lepas pada Nabi jawab, Nabi kata memang ada azab kubur, lepas pada tu tiap-tiap kali lepas semayang, without fail, Nabi akan berdoa selepas semayang, illa ta'awwadha min azabil qabri. Nabi minta berlindung daripada kena azab kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita percaya, kita tak percaya, itu kita punya hal. Kita mati, kita jumpa. Hari ini Allah bagi kita peluang, kita main masjid, kita duduk dengar Quran, kita duduk dengar hadis. Bila baca hadis pula kita kata rawahul Bukhari, riwayat al-Bukhari, hadis ni sahih grade 1. Terpulang hati kita, kita rasa nak percaya, kita percaya. Kita rasa macam ni semua cerita karut, cerita dongeng, kita tak mau percaya, terpulang. Pokok pangkalnya, betul tak betul benda ni, semua orang nanti jumpa. Dah masuk kubur jumpa, lepas tu baru duk berasa regret, baru duk rasa menyesal, baru tak ada guna. Untung kita apa dia? Nasib baik kita apa dia? Pasal kita mai dan kita dengar benda ni. Itu untung kita. Silap kita apa? Bila kita mai, kita dengar, kita tak mau percaya. Itu silap kita. Dan kita kena tanggung akibat daripada silap kita, kita kena tanggung esok. Menyesal, sudah tidak ada guna. Dahsyatnya cerita kubur ini, sehingga adalah hadis riwayat daripada Hani Maula Osman radhiyallahu anhu qal, kana Osman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuh, hatta yabulla lihyatah, faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Faqala Utsman inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala Utsman wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu, atau kama qala
hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini hadis hasan. Daripada Hani. Hani ni lelaki-lelaki, bukan perempuan. Daripada Hani. Dia adalah maula, adalah hamba budak suruhan kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia cerita, dia kata kana Osman. So dia khadam Sayyidina Osman, dia boleh tahu apa aktiviti, apa sifat peribadi yang ada pada Sayyidina Osman. Sebab dia hari-hari duduk dengan Sayyidina Osman. Tuan-tuan, Sayyidina Osman ni dahsyat, tuan-tuan. Dia satu orang yang Allahu Akbar, soft spoken. Dia ni lebih kurang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada marah-marah, tak ada garang, tak ada. Jenis orang lembut, sopan santun. Sayyidina Osman bin Affan. Duit banyak, Allah bagi dekat dia rezeki yang melimpah ruah. Dia kira nak infak fi sabilillah. Itu ya. Menyaga dia jadi sampai hari ni. Tuan-tuan pergi Madinah, ada bangunan milik dia sampai hari ni. Sampai hari ni. Hasil yang di-generate daripada property itu wakaf. Sampai hari ni. Ni yang kata Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Telaga yang dulu ni, satu-satunya telaga milik orang Yahudi. Ayang sedah di Madinah. Ayang sedah. Telaga lain ada saja rasa, sat lagi payau, sat lagi lagu nak temasin sikit. Satu telaga ni ayang sedap. Kepunyaan Yahudi di Madinah. Siapa main nak ambil, Yahudi ni cekek. Dikenakan harga yang cukup mahal. Sehingga Nabi bangkit bercakap di depan orang ramai. Nabi kata siapa-siapa yang ada lebihan duit, Nabi kata beli telaga tu. Infak kepada orang ramai. Boleh guna, boleh ambil ayam cuma. Banyak tu Nabi kata, baru habis Nabi kata, Osman bangkit. Osman, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu bangkit, dia kata, ana ya Rasulullah. Bawa duit beli. Berapa harga? Yahudi tu penaik 1 kali ganda. Dia bayar. Pasal apa? Pasal Nabi sebut. Dia tak boleh lepas benda yang Nabi sebut ni tanpa dia grab peluang itu. Mana nak cari tuan-tuan macam ni manusia? Ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Telaga tu sampai hari ni ada lagi di Madinah. Dia tak duduk di kawasan Masjid Nabawi, kena pergi sikit. Ada lagi sampai hari ni. Cuma kerajaan Saudi dia pagang, dia tak bagi orang duk pergi masuk. Sebab puak-puak ni pun kalau dah masuk ni macam-macam. Anak pergi cedok ayam, lepas tu nak pergi duk bergulin dalam tu. Tak ada apa pun ayam tu. Cuma ayam tu dulu rasa dia sedap. Itu saja. Mereka mau duk ingat macam-macam. Ni ayam ni mau ambil bawa balik, mau duk jurih mandi anak ketegang dah. Saudi pula dia tak boleh macam ni. Dia pagang, tak ada siapa, tak boleh tengok pada muka hampa semua. Tapi ada lagi sampai hari ini. Yang kata Bi'ru Rumah dia panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hamba dia, khadam dia nama Hani ataupun nama dia Abu Sa'id. Hani ini dipanggil orang dengan nama Abu Sa'id. Dia tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi. Dia dah jumpa bos dia saja, Sayyidina Osman. Dia kata bos saya ni, yang kata Sayyidina Osman ni, kana Osman idza waqafa ala qabrin baka. Dia kata bos saya, Sayyidina Osman bin Affan ini, satu benda ada kat dia. Dia ni, dia tak boleh dengan kubur ni, dia tak boleh. Dia tengok kubur, dia pergi berdiri dekat dengan kubur, dia menangis. Ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Hatta labulla lihyatah. Menangis ni bukan menangis sikit-sikit. Menangis ni sampai basah janggut. Osman ni, dia dengan kubur ni tak boleh. Touch. Bila dia tengok kubur, touch. Sentuh hati dia. Dia main sebab. Dia main menangis. Menangis sungguh-sungguh. Sampai basah janggut. Faqila lahu. Ada orang sudah kata dekat dia. Kata dekat Sayyidina Osman. Tuzkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Dia berkata, Tuan kalau dengar Nabi cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, Tuan relax aja. Tuan tak ada nak menangis. Tapi dengan kubur ni, Tuan kira nak menangis. Pasal apa? Dia masing-masing orang, tuan-tuan. Macam kita lah, masing-masing orang. Ada di kalangan kita ni, ada satu topik jangan sentuh. Sentuh yang mata nak main.
Hak lain tak apa. Tapi ada kawan hak lain pula, hak kita lagu tersentuh ni, dia tak ada apa. Dia hak lain pula sentuh. Contoh. Ada di kalangan kita ni, cakaplah cerita apa pun, tak ada apa. Tapi bercerita pasal buat baik dekat mak pak, dia main. Dia tak boleh. Dia main topik kata buat baik dengan mak pak ni, lagu nak main sebek. Lagu nak main sebek lagi. Yang mata tidur keluar, duduk lap lagu tu, saya duduk lap lagu tu, saya duduk. Dia dengan topik mak pak ni touching. Kawan sebelah tak ada apa, dia tengok apa dia ni. Kawan sebelah ni pula, dia tak boleh sentuh bab lain pula. Sentuh pasal cerita kata buat naya dekat anak, dia lagu nak main pula satu macam. Pasal masing-masing orang ada masing-masing cerita latar belakang dia. Ada sahabat Nabi, bila Nabi cerita pasal neraka, sebab menangis sampai nak pengsan-pengsan pun ada. Osman tak ada. Tapi Osman bin Affan ni pula dia lain. Dia bila orang main cerita, bila dia tengok kubur, dia nak main menangis. Orang suruh tanya dia. Dia kata, Tuan ni bila dengar cerita syurga, neraka, Tuan tak ada apa. Tapi bila main pasal kubur, Tuan menangis. Pasal apa? Kata Osman, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Nabi kata, aku bukan pasal apa. Pasal Nabi SAW ada beritahu. Nabi kata kubur ni adalah rumah pertama kepada alam akhirat. Kita dulu duduk dalam alam arwah, dalam perut mak kita. Sebelum perut mak kita, lepas tu main alam rahim, perut mak kita. Lepas tu beranak keluar main, dia panggil alam dunia. Kita duduk dalam dunia ni. Main hari akhir kita mati, masuk kubur, itu mula alam akhirat. Itu mula alam akhirat. Baru nak dengar, baru nak yakin cerita pasal muka nakir, lepas tu baru nak cerita pasal tiup sangkakala, lepas tu baru nak cerita pasal bangkit berimpun di padang mahsyar, lepas tu baru nak cerita pasal timbang amalan, lepas tu baru nak cerita nak lintah titis siratal mustaqim, lepas pada lintah sirat, lepas tu baru nak cerita tentang nak pergi syurga, nak pergi neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan, panjang lagi cerita kita ni. Kita duk nampak cerita dunia ni dah panjang dah. Kita tak nampak lepas mati tu lagi panjang daripada cerita atas dunia ni. Maka dengan kerana tu manusia, dia habis masa dengan nak gelut dunia. Dia tak fikir tentang esok cerita panjang hak dia nak jumpa. Sayyidina Osman bin Affan, dia kata Nabi bagi tahu, dia kata Nabi habaq kata bila mati manusia, kubur tu adalah manzil, adalah rumah yang pertama kepada cerita-cerita akhirat yang panjang. Dia kata, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nabi kata siapa settle hal kubur, hak lepas daripada tu senang. Siapa yang bila masuk kubur, dia tak ada masalah dengan soal muka nakir. Siapa yang masuk kubur, dia tak kena yang kata kubur ni jadi panas, berhimpit, semua dia tak kena. Siapa yang masuk kubur, tiba-tiba kubur tu diluahkan. Nabi kata 7 hasta lebar, 7 hasta panjang. Allah luahkan kubur bagi dia. Siapa yang dapat macam ni punya nikmat, makna kata lepas pada ni senang dah. Makna kata lepas pada ni, timbang amalan dia akan jadi senang, hisab amalan dia akan jadi senang, titis sirat pun dia lintah senang. Dia nak senang dah lepas pada ni. Cerita mahsyar, cerita apa senang. Bergantung kepada kubur. Kalau okey, okey hak lepas ni. Nabi SAW kata, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Nabi kata, tapi jaga baik-baik. Siapa dalam kubur dah sangkut dah, hak lepas tu lagi dahsyat. Muka nakir mai tanya, man rabbuk? Tak boleh jawab dah. Cerita panjang. Man nabiyuk? Nabi hang siapa? Tak boleh jawab dah. Lepas ni lagi panjang. Kalau soal muka nakir pun tak lulus dah. Macam mana nak lulus? Hak panjang-panjang lagi tu. Qal, kata Sayyidina Osman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Sayyidina Osman kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu.
Nabi kata, dalam banyak-banyak benda dahsyat yang aku tengok, cerita alam kubur ni lah yang paling dahsyat yang hampa akan jumpa. Dalam banyak-banyak cerita yang menakutkan, cerita yang mengerikan, Nabi kata, kubur ni lah afza' yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu kata, kerana nilah aku tiap-tiap kali bila aku tengok kubur, aku tak boleh, aku takut. Aku esok masuk macam mana keadaan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ni dia sifat dia pemutus. Mati ni sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ni. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita ada, mati mai dia kerat putih habis. Nikmat kasih sayang. Ni kita hidup atas dunia ni. Kita suami sayang isteri, kita bapa sayang anak, kita anak sayang ibu bapa. Sayang ni tuan-tuan satu nikmat. Bila mai mati, mati ni cukup kejam. Dia memutuskan kasih sayang itu. Tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang ni semua. Habis semua lah. Berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita? Betul hari kita mati menangis sampai mata merah menyala, bengkak pom. Betul berapa hari? Berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita? Berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia? Berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia? Kita sendiri pun dah tak ada mak bapak. Kita sedih lagi kala ni? Tak ada dah. Macam itulah anak kita esok. Kita tak ada berapa hari dia nak sedih kat kita. Tak dan berapa hari dia lupa tuan-tuan dekat kita. Kematian itu memutuskan nikmat kasih sayang. Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja, rumah duduk di Minden Heights ke, duduk di Damansara Heights ke, duduk di Tropicana Heights ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati. Tidak ada makna 15 million tu. Kita terputus daripada nikmat kebendaan. RM2 duk simpan dalam bank. Amanah saham Bumi Putra saja ada berapa million dalam bank. Putus tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Kematian itu memutuskan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia putihkan nikmat persaudaraan. Dia putihkan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni. Kita mati tak dalam berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia padam. Dia padam tuan-tuan, macam kita duduk padam lah. Kita duduk scroll balik tengok nama-nama ni. Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah, nombor duduk dari. Pergi dekat, delete. Habis. Sayyidina Osman bin Affan bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
fil hayati dunya wa fil akhirah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata Allah berfirman dalam ayat 27 surah Ibrahim. Dan selalu masa orang duk buat tazkirah kubur, ayat ni mesti sebut. Sebab ayat ni cerita pasal kubur. Tak kira lah nak buat tazkirah tu dalam bentuk talqin, orang lama-lama duk buat ke, ataupun buat dalam bentuk tazkirah. Kita bercakap selepas selesai pengkebumian, kita bagi satu tazkirah mengingatkan orang yang mai hantar jenazah untuk dikebumikan ni, mengingatkan mereka tentang mati. Hari ni dia mati, kita miatan tak tahu bila. Tapi ayat ni dibaca. Pasal apa? Nabi SAW kata, firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah berfirman dalam ayat 27 surah Ibrahim, Allah kata, Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh. Kalau sekiranya kita betul beriman kepada Allah, kalau betul kita ni beriman kepada Allah, kita teguh dari segi apa? Allah Tuhan kita. Kita teguh. Asal duk main tu, asal duk buat apa? Bagi kita Allah Tuhan kita. Tuan-tuan tengok tak kes bom di New Zealand ni? Dia masuk dah. Tuan tengok. Salah seorang mangsa yang kena tembakan tu, orang duk angkat dengan stretcher nak pergi dekat ambulans. Macam mana keadaan dia, tuan-tuan? Ni apa ni? Bukan satu Malaysia. Dia nak habang apa? Allahu Ahad. Aku nak semayang, hame tembak aku nak mati ke, aku nak hidup ke lepas ni, itu tak penting. Yang penting bagi aku apa dia? Allah Tuhan aku. Lepas kena tembak, tuan-tuan, orang angkat dengan stretcher nak masuk ambulans. Ni dia tangan. Maknanya apa? Dia nak tunjuk kata teguhnya iman dia dengan Allah. Hang tembak aku ke, hang cincang aku ke, hang buat apa pun dekat aku, Allah Tuhan aku. Tuan-tuan, ini yang Allah maksudkan dalam ayat dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nazalat fi azabil qabri. Nabi kata ni ayat ni Allah buat turun pasal apa? Pasal Allah nak cerita tentang dalam kubur ada azab. Fa yuqalu lahu man rabbuk. Nabi kata orang masuk kubur tidak ada kecuali Islam ke kafir ke sama aja. Masuk muka nakir mai. Hang orang Islam pun dia mai, hang mati tak Islam pun dia mai. Hang tanam di perkuburan Islam pun dia mai, tanam di perkuburan agama apa pun dia mai, bukan nakir ni. Sebab itu kerja dia. Dan soalan dia standard. Apa dia? Man rabbuk. Soalan yang dah bocok 1400 tahun dah bocok soalan ni. Tapi orang tak boleh jawab ramai. Nabi SAW kata, masuk aja apa? Dia mai. Dia tanya apa? Man rabbuk. Banyak orang Melayu kita tu silap duk kata ma rabbuka, bukan ma, man. Ma tu untuk benda, man untuk bernyawa. Untuk orang, untuk malaikat, untuk man. Siapa? Man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Fayaqul Rabbi Allah. Bila mai muka nak tanya man rabbuk, dia jawab dengan lidah yang fasih. Rabbi Allah. Tuhan aku Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi aku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fadzalika qauluhu azza wa jal yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah maksud Nabi kata firman Allah. Allah kata Allah mengukuhkan iman orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dunia dan akhirat.
Atas dunia, dia kata Allah Tuhan dia. Atas dunia, dia kata Nabi Muhammad Nabi dia. Dan dia membuktikan kata Allah itu Tuhan dia. Dan dia membuktikan kata Nabi Muhammad itu Nabi dia. Dengan dia taat perintah Allah dan perintah Nabi. Macam mana teguhnya dia di atas dunia, akhirat Allah bagi keteguhan tu dekat dia. Dan dia boleh jawab soal muka dan nakir. Ini bukan soal kita boleh menghafal ke tak. No. Ini bukan soal hafalan. Tapi soal praktis. Masa kita hidup atas dunia, kita praktis tak? Kita terima tak Allah Tuhan kita? Hak mana Allah kata haram, kita kata haram. Hak mana Allah kata halal, kita kata halal. Adakah kita macam tu masa di atas dunia? Kalau kita macam tu, dalam kubur, Allah bagi keteguhan itu. Kita boleh jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi aku. Nak boleh dapat keteguhan itu, bergantung kita atas dunia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita doa bila habis kuliah. Radina billahi rabbah. Ya Allah, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina. Ya Allah, kami redha Islam agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan kami redha Nabi Muhammad itu nabi dan rasul yang Allah hantar dekat kami. Macam mana kita duk declare benda tu di atas dunia, macam itulah mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi dekat kita dalam kubur esok kita dapat perkataan itu. Kita boleh jawab Allahu Rabbi. Kita boleh jawab Allah Tuhan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyatnya yang kata azab kubur ini, maka menyebabkan Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu bila mai bab cerita tentang kubur ni, menangis dia. Dia tengok kubur pun dia dah menangis dah. Apatah lagi kalau dia dengar Nabi cerita pasal hal ehwal kubur, tak boleh bercakap dia, basah janggut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna surah minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk, atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagai ulama kata hadis ini hasan, tetapi Ibnu Taimiyah dan juga Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Maksud dia apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran. Dalam Quran yang 6,000 ayat lebih ni, Nabi kata ada satu surah. 30 ayat. Surah itu ada 30 ayat. Nabi kata, syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Siapa yang hafal, siapa yang baca, siapa yang mengamalkan surah ini, surah ini akan menolong dia di hari akhirat esok. Wahia surah tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Sebab apa? Sebab hadis ni kata siapa yang hafal. Dalam setengah syarah dia kata apa? Siapa yang baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebahagian tafsiran dia macam tu. Tetapi kata Ibnu Taimiyah dan juga Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi, dia berkata apa? Tidak cukup dengan baca malam sebelum tidur. Surah ini hendaklah dihafal dan dibaca tiap-tiap malam sebelum tidur, dan dipelihara segala hukum yang ada di dalamnya, dan hendaklah kita beriman dengan segala isi kandungan ayat ini. Ayat ini akan menjadi lawyer kita di dalam kubur esok. Kita akan selamat daripada azab kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kita dengar cerita daripada hadis pertama Ummu Habibah. Ingat balik. Tadi ni hadis sak mula tadi, Ummu Habibah doa apa tuan-tuan? Minta supaya Allah bagi nikmat dekat dia, nikmat panjang umur. Pasal apa? Pasal dia nak rasa hidup bahagia bersama dengan suami dia. Siapa suami dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak hidup bahagia bersama dengan bapa dia. Siapa dia bapa dia? Abu Sufyan. Tuan-tuan tahu,
Habibah, Ummu Habibah dengan Abu Sufyan ni ada satu cerita ni yang mukadimah duk jadi panjang ni dulu ni lah. Ummu Habibah ni dia dengan bapa dia Abu Sufyan sebelum bapa dia masuk Islam. Dia masuk Islam dulu, dia menikah dengan Nabi, dia masuk Islam. Bapa dia Abu Sufyan belum masuk Islam, masih lagi jadi kepala kapitan Quraisy di Makkah. Dia dah masuk Islam, dia hijrah dengan Nabi, mai duduk di Madinah. Bapa dia masih di Mekah lagi, masih memusuhi Nabi lagi, memimpin perang dalam perang Badar dan perang Uhud, masih lagi duduk dalam keadaan kafir. Bapa dia satu hari mai rumah dia, rumah Nabi di Madinah. Abu Sufyan mai. Bila dia sampai di Madinah, sudah tentulah dia pergi rumah anak dia Ummu Habibah. Walaupun anak dia dah masuk Islam, dia belum Islam. Dia pergi rumah Ummu Habibah. Bila dia mai, Ummu Habibah sambut bapa dia. Bapa mai masuk. Bapa dia nak duduk di satu penjuru tempat tu, dia lari pergi, dia ambil satu kain lapik tempat duduk tu. Ini paling popular cerita tentang Ummu Habibah. Bapa dia nak duduk, dia lari pergi, kain lapik tempat duduk tu dia ambil, dia tarik. Bapa dia kata, pasal apa? Adakah aku terlalu mulia maka tak layak duduk atas pelapik yang tak terang mana tu, ataupun aku ni terlalu hina sehingga kan tak layak duduk di atas pelapik tu? Dia kata, aku ni macam mana? Dia tanya anak dia. Kawan cengih tuan-tuan, dia ketua kepada orang suku Quraisy. Dia tanya, awak ni aku ni hina sangat ke sampai tak boleh duduk atas pelapik tu? Dia tanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ambil lipat. Dia kata, ayah, dia kata, yang ni pelapik duduk suami saya, Nabi SAW. Ayah najis, dia kata kepada bapak dia. Ayah najis, ayah tak layak duduk di atas tempat duduk suami saya, Nabi SAW. Abu Sufyan bila dengar macam tu tuan-tuan, capang telinga dia. Dia kata, aku sebelum hang kahwin dengan Muhammad, dengan hang dah kahwin dengan dia, hari ni hang lebih teruk daripada hang dulu. Dia kata dekat Ummu Habibah ni, dia keluar. Cerita ni tuan-tuan punya popular di kalangan ulama hadis, di kalangan sirah. Semua orang bila sebut Ummu Habibah, cerita ni nanti keluar. Dia sayang Nabi, dia muliakan Nabi sampai macam tu, sampai tempat lapik duduk hak Nabi duduk tu, orang macam bapa, walaupun bapa dia, sebab bapa belum Islam, bapa tak layak duduk atas tempat duduk hak Nabi duduk, dia ambil. Tuan, tu hadis pertama tu, ulang-ulang ada cerita tambah lagi. Sampailah kita cerita tentang macam mana azab kubur, macam mana sampailah Sayyidina Osman bin Affan bila tengok kubur menangis sampai basah lencur, sampailah kepada cara untuk nak selamatkan kita daripada kena azab kubur. Nabi SAW kata apa? Suratul Mulk 30 ayat. Tak susah tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan betul-betul hafal 3 hari ingat. 3 hari. Betul-betul hafal. Hafal tak betul-betul seminggu boleh ingat. Tak apa sampai bila pun tak ingat. Kalau kita tak mau jadi masalah dalam kubur, balik sekali lagi cari surah Al-Mulk, baca yang tu, cuba untuk hafal, tengok makna dia apa, praktis apa yang ada dalam isi kandungan dia, minta kepada Allah, ya Allah, seperti mana yang dijanjikan oleh nabimu Nabi Muhammad SAW, siapa baca tiap-tiap malam sebelum tidur, apatah lagi siapa yang hafal, minta selamat daripada azab kubur. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mungkin janji dia. Dia akan bagi kat kita benda tu insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, kita sampai muka surat 250. Muka surat 250. Malam ni insya-Allah kita habis. Khatam malam ni, siapa bawa pulut kuning cantik, memang khatam malam ni kalau diizinkan Allah. Nah, baik, kita masuk di situ. Dia kata kisah Rasulullah, cerita tentang utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Allah, sebut olehmu wahai Muhammad ketika berfirman Allah kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Hari akhirat esok Allah tanya kepada Nabi Isa, kerana nak mengeji akan orang-orang Nasara yang mengambil akan Isa dan mak dia buat Tuhan. Tujuan Allah tanya Nabi Isa ni pasal apa? Pasal nak camdek kepada orang-orang Nasrani yang mereka ni kata
Isa dengan mak dia ni salah daripada 3 Tuhan, yang ni 2 daripada Tuhan yang 3 tu. So Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Isa di depan semua pada hari akhirat esok. Adakah dengan suruh engkau wahai Isa supaya sembah engkau dan mak engkau? Tuhan nak tanya yang tu. Firman Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau yang suruh manusia, attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, ambil olehmu akan daku dan ibu aku untuk disembah buat Tuhan selain Allah. Tuhan tanya Nabi Isa depan semua orang. Isa, nak tanya hang satu. Jawab bagi semua orang dengar. Masa hang hidup dulu, hang suruhkah depa ni jadikan hang dengan mak hang Tuhan? Hang ke yang suruh? Sampai berjuta orang di dalam dunia ni kata hang dengan mak hang ni Tuhan. Hang suruhkah? Tuhan tanya Nabi Isa di hari akhirat esok. Ambil oleh kamu akan daku dan ibuku sembah buat Tuhan. Adakah hang yang suruh? Qal, sembah Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan sungguh gementar Isa pada ketika itu. Ketak tuan-tuan, Tuhan tanya ni, ketak. Kita naik motor, naik main masjid, polis tahan minta lesen pun ketak. Apa nak sembang pasti Tuhan tanya di padang mahsyar. Kita ada lesen tapi polis tahan tu ketak dah. Ada lesen, tak ada masalah. Yang ketak tu pasal apa? Ketak pasal polis tahan. Authority tu, kita tahu dia ada authority. Dia ini kan pula Allah Subhanahu wa taala Qadhi Rabbul Jalil. Dia hakim paling besar di padang mahsyar esok. Bukan kata kita. Nabi Isa alaihi salam ketak dia apabila Tuhan tanya dia, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, aku nak tanya hang suruhkah depa jadikan hang dengan mak hang Tuhan masa hidup atas dunia dulu? Hang ke yang suruh? Ni sampai berapa juta orang ni pi kata hang Tuhan, pi kata mak hang Tuhan, hang ke yang suruh? Tuhan tanya dia macam tu. Ketak dia ni. Yang ni saya tak jumpa dalam mana-mana hadis. Dia kata dan keluar darah daripada lubang roma Nabi Isa ketika mendengar khitab Allah yang demikian itu. Nak habaq kata ketaknya Nabi Isa ni dia exaggerate. Ketak ni sampai kena denggi berdarah. Sampai keluar darah kat lubang roma ni. Takut kepada kebesaran Allah. Kunun ceritanya. Wallahu alam. Saya tak pernah jumpa ayat ni. Subhanak, maha suci engkau ya Allah daripada yang tiada layak dengan engkau, daripada syarik dan lainnya. Nabi Isa jawab di depan Allah. Dia kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak sayogia bagi aku, tidak wajar bagi aku bahawa aku kata akan perkataan yang tiada hak bagi aku dan tiada patut bagi aku. Nabi Isa kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Siapalah saya nak suruh mereka kata saya Tuhan? Itu maksud mudah. Nabi Isa kata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Siapalah saya nak suruh mereka kata saya Tuhan? Siapa saya ni? Nabi Isa sendiri tak suruh. Tapi orang ni, orang yang hidup ni, mereka ni melebih-lebih. Sama tuan-tuan, macam hadut jadi hari ni. Hari ni sudah ada satu geng suka duk puja kubur. Allahu Akbar. Betul itu kubur orang soleh. Yang mati, yang tanam dalam tu orang baik, orang bagus-bagus, orang soleh. Bila dia mati, mereka buat kubur dia, mereka buat binaan, mereka buat macam rumah, mereka buat pakai duk turun, pakai duk minta doa, duk pegang kubur, duk cium tangan, duk. Mereka suruh kan sebelum mereka mati, bila aku mati esok, jadikan kubur aku ni tempat hampa berimput. Adakah dia pesan suruh? Dia tak suruh. Tapi hak tinggal ni duk buat.
hak ditinggalkan atas dunia ni, di situlah timbul apa tuan-tuan? Qamat. Yang kata qamat ni, ataupun setengah orang panggil darga. Darga ni maksudnya apa? Qamat lah. Dia kata ni kubang wali. Apa sah? Dia mula pergi buat binaan, dia buat tembok, lepas tu saat lagi dia tempek marmar, lepas tu saat lagi pula pergi katok marmar, bubuh granite, lepas duk torah buat. Salah kawan yang mati tu kah? Dah, dia tak suruh pun. Tapi hak hidup ni duk pergi buat. Buat pula sambutan setahun sekali, hari haul hari haul. Setahun sekali pula pakak pergi berhimpun, buat potong kambing, buat kenuri di situ. Lepas tu tambah lagi, mai duk minta hajat, pergi duk bernazak. Nampak tuan-tuan? Adakah kawan yang mati tu suruh buat benda ni? Dia tu bagus, dia tu baik, dia tu soleh, dia tu warak, dia tak suruh. Tapi hak tinggal ni pergi duk buat. Dia pemuliakan tempat tu, dia sucikan tempat tu. Sampai pergi duk minta di situ, isfa'lana ya Rab, isfa'lana. Di depan kubur tu duk minta, ya Allah, bagilah syafaat, tolong kami ya Allah, bagilah syafaat, tolong. Adakah kawan yang mati yang duduk dalam kubur tu suruh buat benda ni? Dia tak suruh. Tapi orang haduk ada ni duk pergi buat. Macam itulah yang jadi dekat Nabi Allah Isa alaihi salam. Isa tak pernah suruh. Orang kata dia Tuhan. Isa tak pernah suruh. Orang kata mak dia Tuhan. Dia tak pernah suruh. Tapi orang hak tinggal ni pergi duk kata dia Tuhan. Akhirat esok Allah nak tunjuk benda ni di depan semua orang. Depan-depan semua makhluk yang ada, Allah tanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, aku nak tanya kamu, anta qulta linnas, adakah kamu yang kata dekat orang, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, esok hangpa jadikan aku dengan mak aku Tuhan selain daripada Allah? Adakah hang suruh depa buat benda ni? Jawab Isa apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa kata, ya Allah, siapalah saya nak suruh orang sembah saya jadikan Tuhan? Siapalah saya? Tak mungkin saya buat benda ni. Tuan-tuan dengar satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia kata daripada Aisyah dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dua orang sekali riwayat, benda yang sama, Aisyah dengan Abdullah bin Abbas. Siapa dia Abdullah bin Abbas tuan-tuan? Pupu Nabi. Pak dia Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Dia periwayat. Kata dia, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisah lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha an wajhi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sakit makin kuat, Nabi nak wafat, Nabi sakit. Tuan-tuan, Nabi kekasih Allah pun nak wafat sakit. Dan hadis lain cerita, Nabi kalau dia sakit, dia double sakit kita biasa ni. Kalau kita sakit ni tak sanggalah, mau ingat Nabi dulu double kita. Allah bagi dia sakit, double kesakitan kita umat dia. Kata Aisyah dan kata Abdullah bin Abbas, ketika Nabi tengah sakit kuat menjelang wafat ni, kain hak duk selimut Nabi ni, Nabi tarik tutup muka dia. Bila berasa macam nak lemah nyawa, Nabi buka. Sekali lagi Nabi katuk muka dia. Macam Nabi ni macam ada satu runsin apa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadhalik. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rupanya dalam keadaan Nabi tengah sakit, tengah gering nak wafat tu, satu benda Nabi duk ingat dalam kepala dia lagi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bila Nabi tarik kain tu turun, dia berdaduk tutup muka dia, Nabi kata apa? La'anahullahu 'alal yahud wan nasara. Nabi kata Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kerana mereka jadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat nak sujud, nak minta macam-macam. Allah laknat mereka, Nabi kata. Dalam syarah hadis ni dia kata apa? Nabi kata macam tu, yuhadziru ma sana'u. Nak bagi peringat atas apa yang pernah dibuat oleh Yahudi dan Nasrani, jangan sampai umat dia buat benda ni.
Berapa banyak tuan-tuan dalam dunia lah ni, berapa banyak ni depa claim kata ni kubur Nabi apa ke, dia mulalah dia pergi buat macam-macam. Hak kita pergi ziarah ni pun, kita pergi ziarah ni, ziarah kubur ni adab dia apa tuan-tuan? Adab dia assalamu alayka ya ahlal kubur. Kita disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Assalamu alayka ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Yang tu Nabi ajar. Tak kira kubur siapa. Bila kita sampai, minta kita bagi salam. Assalamu alayka ya ahlad diyaril mu'minin. Wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman ni. Kubur ni kampung orang-orang yang beriman. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kami ni insya'allah satu hari akan ikut hampa juga, masuk kubur juga. Tak disuruh lain daripada tu. Duk bawa bunga, pergi duk tabung, bawa malai, pergi duk leso, pergi masuk dalam apa ni? Duk pergi buat benda Nabi tak suruh ni. Teruk daripada tu lagi, mulalah pergi duk lurut batu nisan ni, mula dia otak duk fikir macam-macam khurafat dalam kepala dia. Dia tu tak apa dah, dia orang soleh, dia mati semua cantik dah. Ya kita pergi duk buat pelik-pelik ni. Ni yang salah. Dan ini yang merisaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat Nabi. Dalam Sahih Bukhari ni kata Nabi ni duk tarikkan tutup muka turun, tutup muka turun. Nabi kata la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Nabi kata Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Kerana mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat mereka pergi duduk sujud, duduk buat ibadat dan sebagainya. No, Nabi kata jangan buat macam tu. Kalau hampa buat, Allah laknat hampa sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu dia kata apa? In kunta qultuhu faqad alimtah. Dan jika sekiranya aku ada kata, Isa kata dekat Allah. Dia kata ya Allah, kalaulah sungguh masa saya hidup dulu saya kata dekat mereka, suruh mereka ambil saya, ambil mak saya bagi jadi Tuhan. Kalau sungguh saya kata, maka sesungguhnya engkau ya Allah, engkau pasti tahu akan dia. Isa kata kalau sungguh saya ada pernah pesan dekat mereka, aku mati esok, hampa jadikan aku dengan mak aku sebagai Tuhan yang hampa sembah. Kalau sungguh saya pernah terkata sekali, ya Allah engkau maha mengetahui. Maksudnya apa? Isa nak abang kata tak pernah sekali dia pergi cakap benda macam ni. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Isa kata engkau ya Allah, Tuhan maha mengetahui apa yang ada dalam hati aku, tapi aku tak tahu apa yang ada di dalam ilmu engkau. Tuhan kata ya Allah, jangan kata aku pergi kata. Kalau aku ada teringat dalam hati, suruh mereka sembah aku jadi Tuhan, engkau maha mengetahui. Tak ada satu benda yang aku boleh sorok daripadamu ya Allah. Isa kata, tak pernah aku suruh mereka buat benda-benda macam ni semua. Innaka anta allamul ghuyub. Nabi Isa kata apa? Ya Allah, bahwasanya engkau Tuhan yang amat mengetahui benda-benda yang gaib tak nampak. Tuhan tahu. Lintasan hati, gaib, kita tak nampak. Apa orang duk teringat kat kita, kita tak nampak. Allah nampak tak? Allah nampak, Allah tahu. Dan jika diperlukan, kalaulah aku kata perkataan itu, nescaya engkau maha mengetahui. Isa nak kata apa? Never. Saya tak pernah kata suruh mereka jadikan saya Tuhan. Never ever. Kalaulah saya ada teringat pun, engkau tahu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tiada aku kata bagi mereka itu, yakni bagi umat aku tu, melainkan barang yang engkau suruh aku kata kepada mereka, iaitu an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Itu yang engkau suruh aku habang, itu yang aku habang. Apa dia? Sembah olehmu akan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Dan sekali-kali aku tidak pernah kata, ambillah aku dan ibu aku perbuat Tuhan. No, Isa kata, ya Allah, engkau suruh aku habang dekat mereka, suruh sembah Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan aku dan Tuhan mereka. Engkau suruh aku habang yang tu aku habang. Aku tak habang lain pada tu, dia kata. Dan tidak pernah sekali-kali aku suruh mereka jadikan aku dengan mak aku sebagai Tuhan. Never ever.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Nabi Isa kata apa? Dan adalah aku Isa ni atas mereka itu melihat dan menjadi saksi. Aku tegah mereka daripada perkataan yang tidak benar itu. Nabi Isa kata apa? Selama aku hidup, selama aku ada dengan mereka, aku make sure mereka tak pernah sekali-kali mereka sebut kata aku Tuhan. Yang tu aku pasti. Selama aku ada di kalangan mereka itu, selama aku hidup dengan mereka, tak pernah sekali aku suruh mereka jadikan aku Tuhan. Tuan-tuan, orang punya pasal, berapa punya susah Nabi Isa nak kena duduk jawab depan Tuhan. Orang punya pasal. Depa yang pergi buat onak ni semua. Depa yang pergi buat Nabi Isa jadi Tuhan. Depa yang pergi ambil mak dia Maryam bagi jadi Tuhan. Depa yang buat. Nabi Isa kena duk jawab depan Tuhan pasal depa ni. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian keadaan yang telah menimpa Nabi Allah Isa alaihi salam di hari akhirat esok. Falamma tawaffaitani, maka tak kala engkau ya Allah, engkau angkat akan daku ke langit. Okay. Nabi Isa mati tak? Tak mati. Tapi dalam istilah Quran dia guna perkataan apa? Tawaffaitani. Dia guna perkataan wafat. Wafat boleh membawa macam-macam maksud. Satu, wafat boleh membawa maksud mati sungguh. Satu. Yang kedua, wafat boleh membawa maksud tidur. Juga disebut wafat dalam Quran juga. Dan yang ketiga, wafat boleh dibawa maksud angkat naik ke langit. Dalam kisah Nabi Allah Isa AS. Maka ayat sebut falamma tawaffaitani, maka tak kala engkau angkat akan daku ke langit. Mustahil ke tuan-tuan apa Allah nak angkat Nabi Isa naik tapi tak bagi dia mati lagi? Mustahil ke? Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Ashabul Kahfi? Pernah dengar? Berapa tahun Allah bagi dia lena, tak makan, tak minum, tak apa-apa semua. Lepas tu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9. Dalam Quran kata tu. Siapa dia depan ni tuan-tuan? Ashabul Kahfi tu dia lambat kuliah tu. Dia main ni dan cerita Ashabul Kahfi pula sikit. Siapa dia depan ni? Ashabul Kahfi ni berapa orang depan ni? 7. Apa hal dengan mereka ni? Allah bagi mereka tidur 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Apa cerita dengan mereka ni? Mereka ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah. Ringkas ceritanya. Mereka duduk dalam sebuah negeri yang penduduk negeri itu semua beriman kepada Allah. Tiba-tiba mai satu raja baru. Negeri mereka ni mai satu raja baru. Raja ni mai daripada Rom. Nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus. Nama dia Dikianus. Jangan balik duk bubuh nama cucu pula. Dikianus. Nama raja ni Dikianus. Dia ni penyembah batu berhala. Bila dia mai di negeri budak-budak muda 7 orang ni, dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hampa duk pegang selama ni, kita sembah batu pula. Kemudian oleh kerana dia raja, oleh kerana dia ada kuasa, dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa. Dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga, bunuh. Habis satu negeri murtad daripada sembah Allah kecuali 7 orang ni. Mereka 7 ni tak mau nak turut kehendak raja. Tuan baca dalam suratul Kahfi, Tuhan cerita benda ni. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tuhan cerita ni. Adakah kamu wahai Muhammad sangka bahawa ashabul kahfi dan raqim. Raqim ni pun ada cerita panjang. Ada sebahagian ulama tafsir kata raqim nama anjing. Anjing seekor. Mereka 7 orang anjing seekor. Anjing tu nama raqim. Tapi sebahagian lagi ulama tafsir kata no, raqim ni bukan nama anjing. Nama anjing itu qitmir. Dia kata anjing ni apa, raqim ni ialah kawasan tu. Kawasan yang mereka pergi duduk dalam gua tu. Kawasan tu dulu dipanggil kawasan raqim. Jordan jadikan kawasan itu sebagai kawasan arkeologi hari ini.
So, siapa yang nak pergi umrah, singgah Jordan, mesti pergi. Tempat ni must visit punya tempat. Mesti pergi tengok yang kata Ashabul Kahfi ni. Walaupun ada berbagai pendapat. Ada satu pendapat kata Ashabul Kahfi, ini apa, gua yang Ashabul Kahfi duduk ni di Syria. Ada satu pendapat. Dan sana pun tak kira lah, pergi ambil gambar, naik pis atas lah. Ada juga. Satu, dakwaan kata di Syria. Satu lagi dakwaan kata di Turki. Turki pun ramai juga pergi ambil gambar apa musim sejuk, pakai buh mapla, apa ada buat good, apa semua. Ashabul Kahfi juga sana. Tapi pendapat yang popular kata di Jordan. Pendapat yang popular kata di Jordan. Dia lebih kurang 7 km daripada Amman. 7 km ya nak pergi. Dekat ya, dalam 10 minutes sampai. Yang kata tempat berlaku Ashabul Kahfi. Dan pasal apa kata tempat ni lebih tepat berbanding dengan yang Syria, dengan yang di Turki? Pasal apa? Pasal keadaan gua tu dengan pintu masuk dia dan sebagainya dipegu balik dengan ayat Quran Suratul Kahfi. Cerita tu menepati tempat yang di Jordan ni. Kan dia cerita watara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Dia cerita bila matahari naik pagi, dia naik sebelah condong sebelah kanan, dan apabila dia turun dia condong sebelah kiri, dan cahaya tak masuk dalam pintu gua. Bermakna pintu gua dia duduk belah matahari naik ke belah matahari jatuh? Dua-dua pun tak. Dia duduk belah utara. Jadi matahari naik ke balik ni, matahari jatuh ke balik ni, pintu gua duduk balik ni. Jadi bila tengok balik tempat yang di Turki dengan di Syria tu, no, pintu gua duduk ada menghadap tempat matahari suluk. Bukan dia. Dia menyalahi apa yang Quran sebut. Bila tengok di Jordan ni, exactly. Maka semua orang kata apa? Di Jordan itulah tempat Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Apa hal dengan mereka ni? Mereka ni nak mempertahankan keimanan mereka. Mereka tak mau taat kepada perintah Raja Rom yang mai suruh sembah batu berhala ni. Mereka tak mau taat. Cerita mereka bantah ni sampai ke Raja. Raja panggil mereka. 7 orang pergi menghadap Raja. Bila sampai di depan Raja, Raja tanya mereka, betul ke hampa ni nak tunjuk gedebe, nak tunjuk something, hampa tak mau nak nak turut kehendak aku? Betul ke? Raja tanya mereka. Apa mereka kata? Dalam Quran cerita, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. 7 orang ni bila sampai di depan Raja, mereka berdiri di depan Raja, mereka kata apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami sampai bila-bila pun adalah Tuhan yang memerintah langit dan bumi. Sorry, batu-batu ni semua bukan Tuhan kami. Depan Raja mereka jawab macam tu. Maka dalam Quran Tuhan kata warabatna ala qulubihim. Awal ayat ni Tuhan kata apa? Kami sudah teguhkan hati mereka. Berani 7 orang ni depan Raja. Mereka tahu risiko dia apa dia? Seksa ataupun dibunuh mati. Pedulikan dengan risiko ni semua. Depan Raja mereka bangkit berdiri. Mereka kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan langit bumi semua. Kami tidak akan sembah Tuhan lain daripada tu. Kalau kami sembah juga, laqad qulna idzan syatata. Kami buat satu benda yang jauh daripada kebenaran. Sorry, dia berkata. Dahsyat. Okey, Raja kata tak apa, aku bagi masa 2 hari balik fikir. Lepas 2 hari dia buat begitu. Balik. Mesyuarat depa 7 orang, dia kata calo. Tunggu pun tak ada cerita, dia ni raja dengan dia ada tentera, dia ada apa-apa semua, kita duk pergi lawan, kita 7 orang ni bukan ada cerita lawan. Elok angkat bungkus kita belah. 7 ni lari pergi, depa pergi di gua yang berkenaan ni. Sampai di depan pintu gua baca doa idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baca doa dulu depan pintu gua ni, masuk dulu dalam. Tu baca tu surah Al-Kahfi ni kita kena baca bila tuan? Malam ataupun hari Jumaat kena baca. Apa fadilat dia? Nabi kata apa? Selamat daripada fitnah Dajjal. Tadi apa dia? Surah Al-Mulk. Yang ni pula apa? Suratul Kahfi. Kena baca. Hafal, tak hafal semua tak apa. Hafal ayat 1 sampai 10 sahaja cukup. Sebahagian ulama kata 10 akhir daripada Suratul Kahfi. Kalau campur 10 awal baru 20 ayat.
Al-Mulk baru 30, baru 50, apa masalah? Kita duk hafal benda lain banyak. Hak ni takkan tak boleh hafal. Merepek, umur dah berapa puluh tak boleh nak hafal 10 ayat. Karut nak tahu muka tang mana depan Allah esok. Pula benda ni kalau hafal apa dia? Manfaat dekat kita, bukan dekat orang lain, dekat kita manfaat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam tafsir mai cerita panjang lah, sebut nama depa 7 orang ni, nama Tamlikha, nama Maksalmina, ni nama 7 orang ni. Disebut dalam tafsir nama-nama depa ni. Dan akhirnya apa jadi dekat depa ni? Apa jadi dekat depa? Depa dilenakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua tu 300 tambah 9. Lena. Tak sedang, tak tahu apa jadi. Tuhan kata apa? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Tuhan kata, dan kami bagi mereka ni tidur lena nyenyak di dalam gua tu sampai beberapa tahun lamanya. Lena. Tuhan abang lagi dalam ayat. Tuan-tuan balik baca surah Kahfi ni, tengok makna dia. Masya Allah tuan-tuan. Kebesaran Allah. Allah nak cerita. Ni nak kait dengan cerita Nabi Isa tak mati lagi ni, duk hidup lagi sampai lah ni. Allah sudah buat kepada Ashabul Kahfi. Mereka tak mati 300 tambah 9 tahun. Tuhan kata apa lagi? Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Tuhan kata, mereka sangka mereka duk jaga padahal mereka tidur. Mereka tak tahu kata mereka ni ditidurkan 300 tahun lebih. Mereka tak tahu. Mereka duk ingat ni tidur biasa, tidur jaga, tidur. Mereka duk ingat lagu tu. Tak cukup dengan tu. Tuhan kata, wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Dalam tempoh 300 tahun Ashabul Kahfi tidur tu, Tuhan duk kalih mereka. Tuhan kalih mereka. Kalih kanan, kalih kiri. Kalih kanan, kalih kiri. Mereka tak sedar. Allah duk kalih mereka. Dalam tafsir kata apa? Pasal apa tu yang Allah kalih kanan kiri, kanan kiri? Pasal tak mau bagi tidur macam orang mati tu, takut dimakan tanah. Tuan-tuan, orang tua-tua bila sakit, bedridden, duk tidur atas katil. Kalau tuan-tuan biar dia duk terlentang tu, tuan-tuan last sekali, sebulan, tuan-tuan kalih apa jadi belakang ni? Melecak habis belakang dia. Pasal apa? Dia makan ni. Dia makan kulit belakang ni. Sampai begitu teliti Allah cerita dalam Quran apa yang Allah buat kepada Ashabul Kahfi yang dilenakan 300 tahun ni. Allah kalih wa nuqallibuhum, dan Allah kata kami kalih mereka ni zatal yamin, sekali kalih balik kanan, wa zatal shimal, kalih balik kiri. Tak mau bagi tu tanah tu makan body mereka. Nak preserve body mereka jadi macam orang tidur biasa, padahal mereka tidur 300 tahun lebih. Dahsyat tuan-tuan surah Al-Kahfi yang kita duk baca malam Jumaat ni. Dahsyat cerita dia. Kali-kali macam tu. Tidak cukup dengan itu. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Anjing hak depa bawa ni duk di muka gua tu, unjuk kaki dua ke depan tu. Lagu itulah 300 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka. Jaga. Selepas 300 tambah 9 tahun. Jaga. Bila jaga sama-sama mereka ni. Qalu rabbukum a'lamu. Bangkit mereka ni. Qala qailun minhum. Kam labithtum. Bangkit ni 7 orang ni. Bangkit ni pakai duk lawan tanya pula. Kita lena apa lama ni? Berapa lama dah kita lena ni? Qalu labithna yawman. Au ba'da yawm. Sebahagian kata, lama ni berasa sehari semalam ada kita tidur ni. Seorang lagi kata apa pula? Berasa sehari semalam dah aku, sekerat hari ada aku tidur ni. 300 tahun lebih tuan-tuan. Mereka duk berasa macam sehari semalam. Mereka duk rasa macam sekerat hari. Allah cerita benda ni dalam Quran nak bagi kita tahu. Dia main pula sebab turun ayat ni. Sebab dia apa? Nabi Muhammad SAW satu hari ada satu kumpulan Yahudi main di rumah Nabi. Dia test Nabi benda ni. Dia berkata, ya Muhammad, kami nak beriman dengan kau. Tapi nak tanya satu soalan dulu. Kalau kau boleh jawab, kami akan ikut. Apa dia? Nabi kata, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ceritakan dekat kami tentang Ashabul Kahfi. Nabi tak boleh jawab.
Nabi tak ada jawab. Pasal apa? Pasal Islam ni bukan agama yang mai dalam mimpi-mimpi saja. Tapi Islam ni agama yang wahyu Allah duk bawa mai. Nabi tak boleh jawab. Nabi susah hati. Tak boleh nak jawab soalan tu. Menjadikan Nabi ni susah hati. 15 hari turun ayat ni. Turun ayat cerita tentang Ashabul Kahfi. Turun detail cerita. Nabi panggil balik Yahudi ni. Nabi cerita exactly macam yang mereka baca di dalam kitab Taurat mereka. Exactly. Masya Allah tuan-tuan. Islam ini agama maha benar. Bila jadi kes tembakan di New Zealand tu, tadi ada satu sahabat hantar mereka, saya tak tahu betul tak betul, kata berapa ratus orang dah masuk Islam di New Zealand dan di Australia. Dengan kerana insiden yang jadi ini, berapa ramai sudah masuk Islam. Manusia ni kalau dia buka hati dia untuk cari kebenaran, dia akan jumpa kebenaran. Tapi kalau hati dia degil, dia nak cari salah, dia tidak akan jumpa kebenaran. Tapi kalau kita open hati kita, kita nak kebenaran. Siapa yang hujah, yang meyakinkan, yang boleh convince kita, bagi kita yakin, why not kita ikut? Kita ikut saja, tak ada masalah. Sebab dia memberi hujah yang meyakinkan. Jadi macam ni, tuan-tuan tengok berapa ramai yang tunjuk ke mereka simpati, mai duk berhimpun, orang mai duk sembahyang maghrib, insya mereka mai volunteer tunggu di luar jaga masjid dan sebagainya. Allah sudah buka satu insiden, satu pengorbanan berlaku, satu benda kebaikan sudah mai kepada agama mulia ini. Muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian mereka ni duk tanya, ni kita ni berapa lama, ada kata sehari, ada kata separuh hari dan sebagainya. Akhirnya dalam Quran kata, dia kata fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Depa kata ni perut lapang dah ni, kita tak makan sehari dah ni. Sehari depa duk kata tuan-tuan 300 tahun. Perut dah duk mai berkeroncong. Pilih seorang daripada 7 ni hang keluar pi ke pekan, dia kata. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Keluar pi tengok apa makanan yang baik dan halal. Nak tunjuk kata depa ni orang bagus, mencari yang halal. Hang keluar pisah, cari makanan yang baik dan halal. Falyatikum birizqin minhu. Kemudian bawa mailah rezeki itu dekat kita semua, kemudian kita pakat-pakat makan. Wal yatalattaf. Dan orang kata ayat ni menunjukkan center Quran. Kan dalam mushaf Quran lama dulu wal yatalattaf dia tulis dengan huruf apa? Color apa? Color merah. Wal yatalattaf. Dia terletak dalam suratul Kahfi. Apa maksud wal yatalattaf? Latif. Maksudnya kawan yang ditugas untuk keluar pergi ke pekan cari makan tu, dia pesan wal yatalattaf. Hang keluar pergi, hang behave. Jaga perangai elok-elok. Keluar bersopan. Jangan duk buat tak tahu punca di luar sana. Wala yush'iranna bikum ahada. Dan ingat, jangan bagi siapa pun yang duk ada di luar sana sedang kata kita lah 7 orang yang itu cerita dengan raja tu. Hang buat elok-elok. Jangan sampai orang tahu. Dan jangan sampai mereka tahu kita duk menyorok di sini. Pesan kat kawan yang keluar pergi ni. Dia ni pun keluar, pergi cari tempat, nak tengok tempat dah jadi lain. Allah tuan-tuan. 3 tahun lepas jelutong macam mana? Allah macam mana? Jelutong. Jelutong bukan cerita tempat Ashabul Kahfi ni. Jelutong 3 tahun lepas dengan jelutong hari ni. 3 tahun dia tinggal, balik-balik main tengok jelutong, dia duduk terkejut ni, jelutong kan ni, jelutong kan ni. Jelutong hari ni sudah jadi macam mana? 300 tahun punya perubahan tuan-tuan. 300 tahun. Dia rasa baru sehari. Dia keluar pergi nak pergi cari kedai apa ni. Haji Ismail minimarket ke apa. Tak ada dah. Ni semua dah jadi lain punya cerita dah. Tengok. Kawan yang ditugaskan beli makan ni. Bila dia keluar pergi, macam tu keadaan sudah ada. Bila dia nak beli, bawa keluar pula duit. Bawa keluar duit. Mereka tengok pocik. Kata, hang ni main mana ni? Duit bila ni hang bawa keluar main ni? Allah. Tuan-tuan, tahun 70. Tahun 70, duit sedit bawa orang simpan ni. Tuan ingat tak? Tahun 70, tuan-tuan bayar bil api, pergi bayar di mana? Di post office. Mana ada online-online berjalan ni? Tahun 70 dulu, bayar bil api, kita pergi bayar di post office, di pejabat pos. Pergi bayar, ada balance 2 duit, 3 duit, simpan tuan-tuan. Duit tembaga tu, duit seduit, 2 duit tu simpan. Cukup 5 duit, pergi kedai beli asam katok. Ya Allah, pergi cerita kat budak lah ni, dia tahu apa?
Ayah dia dulu duit seduit tu simpan. Cukup 5 duit beli asam katok. Tahu asam katok? Tak tahu, susah lah. Simpan duit seduit tu ada 10 duit, dia panggil sekupang lah 10 duit. Ada sekupang pergi beli kacang katok. Tahu kacang katok? Tu pun susah lah kalau tak tahu, tak boleh cerita. Ashabul Kahfi 300 tahun. Keluar pergi bawa duit sekupang sekepiang pergi nak beli. Orang duk tengok dia, duk jeger kat dia satu macam ni, hang mai daripada dunia mana ni, apa ni zaman bila punya duit. Dia pun akhirnya dia pergi cerita lah. Dia kata, tak ni kami ni awak jadi celaru dulu ni. Dia kata ni mana tempat pula. Dia pun pening, dia patah duduk dulu, kita sembang dia dulu. Apa cerita? 300 tahun punya cerita. Tapi mereka ni ada ingat lagi benda tu duk ada dalam sejarah mereka. Oh, kami ada pernah dengar cerita lama dulu ada 7 orang pemuda lari daripada raja masa tu. Pergi manakah hilang, orang cari tak jumpa. Takkan hang kot. Tengok dengan pakaian purba dia. Ya Allah, macam mana. Kita pun tak boleh bayang. Akhirnya apa? Bawa pergi istana raja. Raja baru ni beriman kepada Allah. Dan raja baru ni sangat open. Kalau hampa tak mau ikut agama dia, beriman kepada Allah, hampa nak sembah apa punya pasal, dia pun tak kisah. Dia sangat open, raja baru ni. Pergi jumpa. Raja dengar, oh dia pun tahu cerita ni. Ini cerita lama ni, biar betul dia ni. Raja kata ada rupa orang ni, ada 6 lagi. Dia kata, duduk tang mana? Tapi jangan buat apa nak kami pergi. 6 orang ni terkejut. Cerita. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Cerita surah Al-Kahfi ni, dahsyat. Panggil mai semua, 7 orang mai di istana raja. Raja tanya ni, apa cerita balik daripada awal? Cerita ni raja ni nama Dikianus. Dia apa kata ada dalam buku sejarah. Darjah 5 ada belajar. Cerita ni Dikianus yang ada dalam buku sejarah. Masya Allah. Lepas itu, dia pun cerita satu-satu. Baik. Terpaksa percaya ke mereka ni. Bila dah jadi macam tu semua, ending cerita macam mana? Allah wafatkan mereka serentak semua sekali. Habis. Just nak tunjuk kata apa? Allah boleh pause sat manusia ni. Tak mati. Allah boleh jadikan dalam bentuk lena. Allah boleh jadikan dalam bentuk apa sahaja. Dan benda ni proven. Allah sudah buat kepada Ashabul Kahfi. Maka tidak heran Nabi Allah Isa AS belum mati. Allah angkat dia, letak di satu tempat dan dia akan diturunkan balik. Benda ni bukan first time Allah buat. Allah sudah buat kepada Ashabul Kahfi dulu. Nampak? Itulah yang kita duk baca dalam ayat ni. Dia kata apa? Falamma tawaffaitani, maka tak kala engkau ya Allah angkat aku naik ke langit, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengintai-ngintai, memelihara atas mereka itu akan amalan mereka itu. Nabi Isa kata apa? By the time engkau angkat aku naik ke langit, aku dah tak tahu dah apa yang dibuat oleh umat aku ni. Tapi engkau ya Allah, engkau masih lagi duk tengok apa yang mereka buat. So, apa yang berlaku selepas aku diangkat, aku tak tahu. Mereka kata aku Tuhan, mak aku Tuhan, aku tak tahu. Tapi masa aku duk ada, tak ada benda ni. Engkaulah ya Allah yang lebih mengetahui. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah ya Allah, Tuhan atas setiap sesuatu maha melihat. Maka tiada gaib daripada ilmu engkau satu apapun. Kemudian Nabi Isa kata apa? In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa kata, ya Allah, kalau engkau pilih untuk nak azab mereka yang jadikan aku dengan mak aku Tuhan, maka mereka itu hamba engkau dan engkau boleh buat apa saja. Dan kalaulah engkau Tuhan mereka itu, engkau perbuatlah kepada mereka itu apa yang engkau kehendaki, dan tiada i'tirat atas mereka itu. Tak ada siapa boleh objek kalau Tuhan nak jatuhkan hukuman kepada orang yang kata Isa Tuhan. Tak ada siapa boleh lawan pun. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau ya Allah bagi ampun kepada hamba-hambamu yang silap ni. Depa ni masa Nabi Isa ada, depa kata Nabi Isa nabi. Bila Nabi Isa diangkat oleh Allah, depa kata Nabi Isa anak Tuhan. Tapi kalau Allah nak ampunkan mereka, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahawasanya engkau Tuhan yang menang lagi hakim pada perbuatan. Qala Allah, firman Allah, hadha yaum yanfa'u sadiqina sidquhum.
Tuhan kata, inilah hari, yakni hari kiamat, hari yang memberi manfaat kepada orang-orang yang benar akan kebenaran mereka. Tuan-tuan, inilah hari yang kita duk tunggu. Kita duk buat semua perintah Tuhan, apa Tuhan suruh, apa Nabi suruh kita buat ni pasal apa? Pasal kita percaya hari ini. Walaupun dengan berpegang kepada Islam, kita jadi susah. Tak apa. Sebab kita yakin pegangan kepada Islam ini, akhirat esok baru Allah akan balas. Tuan-tuan boleh bayang tak jadi minoriti Islam dalam negara yang bukan Islam? Boleh bayang tak? Oh tuan-tuan, minoriti Islam duduk dalam negeri majoriti orang bukan Islam. Tengok apa duk jadi dalam dunia ni. Apa duk jadi? Apa jadi kepada etnik Rohingya di Burma? Apa jadi kepada orang Islam di sebahagian mereka yang duk ada di India? Apa jadi kepada minoriti Islam yang duk ada di negeri China? Apa jadi nasib minoriti Islam di dalam sebuah negeri yang majoriti bukan Islam? Apa jadi? Itulah yang kita duk baca hari-hari. Itulah yang jadi. Punya malangnya nasib orang Islam apabila mereka menjadi minoriti di dalam negeri-negeri yang tertentu ni. Nah, macam itulah yang jadi di New Zealand. Negeri aman selama-lama ni. New Zealand ni negeri cukup aman. Satu orang jahat ni sudah pergi buat leceh di sana. Habis satu dunia pakat tengok, merosakkan nama baik New Zealand yang selama ni rekod dia cukup baik dari segi keamanan dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir daripada bawah mahligainya dan pulau-pulaunya anak-anak sungai. Tak tahu tuan-tuan. Tak boleh nak bayang macam mana hak Tuhan nak bagi kat kita yang Islam dan beriman ni. Duduk dalam syurga, bawah duk nampak sungai duk jalan. Macam mana tu? Kita bayang macam mana pun bukan itu syurga. Syurga lebih daripada tu. Benda yang kita tak akan mampu bayang. Allah janji nak bagi. Khalidina fiha abada. Siapa masuk syurga, kekal dalamnya selama-lama. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maksudnya apa? Allah redha kepada mereka kerana mereka taat. Atas dunia, mereka taat Allah. Allah redha dekat mereka. Dan mereka pula redha kepada Allah dengan balasan syurga. Bila pergi sana esok Allah bagi syurga, orang-orang yang dapat syurga ni redha kepada Allah. Allah redha mereka pasal mereka taat, mereka redha Allah pasal Allah bagi apa yang Allah janji selama ni. Zalikal fawzul azim. Bermula yang demikian itu menang besar bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan Tuhan. Dan tiada manfaat bagi orang yang dusta akan Allah dan segala Rasulnya. Akhirat esok, siapa yang selama ni tak percaya, rugi besar. Apabila membenar pula ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat esok. Siapa yang sampai dah dekat nak mati, baru percaya, tak ada guna. Dekat nak mati. Ni, nampak. Waja'a malakul maut liyaqbida ruhah. Dalam hadis. Nabi kata orang nak mati ni, dia nampak ni, malaikat masuk mai ikut pintu mana dia nampak. Waja'a malakul maut. Dan mailah malaikat maut. Dia nampak. Masa tu yang mata dia duk tengok tepat tu, dia nampak benda kita tak nampak. Waja'a malakul maut. Mailah satu malaikat maut liyaqbida ruhah. Yang malaikat ni mai nak rentap nyawa dia. Nampak? Bila nampak macam tu, masa tu baru nak beriman. It's too late already. It's too late already. Bila dia nampak, dandan. Otak connect dengan hadap mengaji di masjid ni. Klik kata bunyi, connect. Allah. Yang ni hadis yang ustaz tu duk baca di masjid hari tu. Kata malaikat mai. Allahu Akbar. Tak ada dah, tak ada dah. Tak ada dah. Masa tu tak ada buat apa dah. Tak ada dah. Dia beritahu di sini. Dia kata apa? Dan pada hari itu apabila membenar pula ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat. Ataupun hari kiamat esok baru nak menyesal. Allah silaplah hari itu di atas dunia. Hari itu tak mau nak percaya benda ni semua. Silap. Tak boleh buat apa dah masa tu. Dia kata, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin. Bagi Allah milik 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di dalamnya. Ending kepada surah Al-Ma'idah ni Allah bagi tahu apa? Dia kata semua ada ni hak Allah punya. Langit 7 lapis, bumi, semua
semua Allah punya. Dan segala benda yang ada di dalam bumi ni, di dalam semua Allah punya. Daripada segala khazanah, sama ada hujan atau tumbuh-tumbuhan ataupun rezeki, semua Allah punya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Tuhan atas tiap-tiap sesuatu, maha berkuasa. Setengahnya memberi nikmat orang yang benar dan mengazab orang yang dusta. Allah maha berkuasa. Siapa yang beriman kepada dia, dia janji nak bagi nikmat syurga, dia bagi. Siapa yang tak percaya dia akan bagi azab, dia bagi. Nah, wallahu a'lam. Habis khatam, dia kata tamatlah juzuk al-awwal dan akan mengikutinya juzuk yang kedua. Wa awwaluhu suratul an'am. So dia kata jilid yang kedua dia start dengan surah al-an'am. Nah, wallahu a'lam. Habis. Jadi oleh kerana kitab dah habis, bulan depan masalah. Kuliah ada tak ada tu tak tahu lagi. Kalau kita nak start kitab baru, jadi alang kepalang. Lepas tu dia nanti nak puasa. Lepas tu dia nanti nak main raya. Lepas tu dia nak main pula. Tuan-tuan boleh faham bahasa ni kan. Maknanya dia dah duk main dah. Pokok hujan dah duk main dah. Besar kemungkinan tak ada. Bulan depan. Kita tengok dulu macam mana. Pasal kitab sudah khatam. Jadi kita tengok balik. Kita start baca. Di masjid ni tahun berapa tuan-tuan? Saya abang dulu. 22 hari bulan 5 tahun 2000. 22 hari bulan 5 tahun 2000 saya tulis. 22 hari bulan 5 tahun 2000. Lah ni tahun 2015. Tak sampai 309 tahun lagi. Tak sampai lagi. Baru 19 tahun, bukan 309 tahun. Kan? Jadi maknanya 19 tahun baru habis satu juzuk. Nurul Ihsan ada berapa juzuk tuan-tuan? 4 juzuk. Saya cerita sikit lagi walaupun masa dah pukul 9.45. Saya baca 2 kitab buat masalah. Satu Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Satu tafsir Nurul Ihsan dan yang ditulis oleh Syekh Umar dia ni bekas qadi di Kedah. Yang tulis kitab Nurul Ihsan jilid 1 sampai 4 ni. Saya habis mengajar di Masjid Sultanah Bahiyah Halustang bulan lepas, bukan hak baru ni, hak bulan lepas. Habis orang duk main salam tu, salah seorang hak main salam tu. Satu budak muda handsome, tinggi lampai, rupa macam pramugara. Dia tunggu bagi orang semua habis baru dia selit main. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya. Ya, saya kata. Saya cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata, Masya Allah tuan-tuan. Dia cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Is a very smart and good looking guy. Handsome, segak, tinggi, lampai, cantik. Ya. Saya cicit Syekh itu, Masya Allah. Saya kata, main nak peluk orang sekali. Kata saya ada semua kitab. Tok Nek dah. Peluk dia. Bagus budak. Dia baru siap PhD. Pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Ni malam ni dia duduk tengok ni. Dia duduk tengok. Allah Ustaz sebut dia pula. Dia kata, sikit lagi dapat Profesor Madya. PhD dalam bioscience ke apakah. Dia bukan bidang agama. Cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Masya Allah. Saya kata, Tok Nek, pahala, saya kata Allah yang mengetahui berapa banyak. Dia dengar pasal tu macam. Dia kata, ni saya family. So, main jumpa, so, sampai salam dekat Ustaz. Dia kata, pasti Ustaz lah duk baca. Dia kata, ni kitab Bahrul Mazi. Terharu, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi ni, saya yang start baca dulu. Tak ada siapa baca lagi masa tu. Pasal apa saya baca? Pasal kuliah last ni, pasal kitab dah kata kan. Pasal apa saya baca Bahrul Mazi? Sebab Allah yarham bapa saya ada satu set Bahrul Mazi dalam lemari dia. Saya saja duk pergi beres pun tak tahu Bahrul Mazi ni. Saya pergi ambil buka, saya kata interesting kitab ni. Bagus ni. Saya tanya ayah saya. Saya kata tak tahu lah, orang jual tu beli tapi tak pernah siapa mengajar. Kan? Saya ambil satu jilid dulu, balik duk baca tu, syok ni kitab ni. Dia kata, why not saya baca? Saya baca. Bila saya baca tuan-tuan di Pekan Rabu Al-Ustaz, ada satu kedai jual kitab. Dia ada lebih kurang 12 set Bahrul Mazi ni, 22 jilid ni ada 12 set. Dia beli dah berapa puluh tahun dah, tak boleh jual. So tak ada orang baca, jadi tak ada siapa beli. Dia kata duk tersimpan dalam store dia. Duk pergi gabuh gitu aja. Tiba-tiba satu hari orang mai duk tanya Bahrul Mazi, dia pun tanya, ada wasan.
Balik cari dah store ada. Dia kata berarti tak cukup pula dah habis. Tuan-tuan, Baharul Mazi tu cetakan dia di Beirut, negeri Arab tu. Masya Allah. Start pada tu sampai hari ni tuan-tuan, Baharul Mazi ditulis dalam tulisan Rumi. Dan ramai ustaz baca lah ni. Ramai ustaz-ustaz duk baca lah ni. Masya Allah. Maka khairan ataupun pahala kebaikan kepada Syekh Idris Al-Marbawi ni semakin melebar. Bila ramai ustaz baca, bila ramai orang duk mengaji, mengalirlah jariah dia. Mengalir. Dia tak ambil royalty tuan-tuan. 1 sen pun dia tak pernah ambil daripada jualan kitab dia. Orang tua ni ikhlas lillahi ta'ala. Tuan, tu. Satu. Baru ni saya pergi, anak menantu saya pergi buat lasik mata dekat satu klinik mata di Sungai Petani. Dia grad daripada USM, doktor pakar mata ni. Dr. Abdul Razak Koyakuti nama dia ni. Dia buka satu klinik di Sungai Petani. Masya Allah, manusia tuan-tuan bersusun-susun masuk nak buat. And dia ni sahabat kita Dr. Razak ni, dia kata is a very religious punya orang. Agama kuat punya orang. Tengok dia pun Masya Allah tuan-tuan. Sambil duk operate, dia duk pasang ceramah agama. Macam ni punya orang di Sungai Petani. Tak apalah. Bukan nak cerita dia, cerita klinik dia pergi buat operate ni. Hari yang kedua, saya bawa anak menantu saya pergi buat follow up ni. Jumpa satu orang daripada Sungai Petani pula. Satu orang daripada Sungai Petani. Dia jumpa Allahu Akbar. Ustaz Samsuri ke? Dia kata, saya. Dia kata, Ustaz. Dia kata, saya duk nak jumpa Ustaz. Okey, saya kata, saya mudah ditemui di mana-mana. Dah. Dia kata, ni Ustaz, you duk baca tafsir Nurul Ihsan. Dia cakap UI tuan-tuan. Yang main-main dengan dia ni. You duk baca tafsir Nurul Ihsan kan? Saya kata, ya. You know, pengarang tafsir Nurul Ihsan ni, Tok Wan saya, dia kata. Pula dah. Saya kata, baru ni saya jumpa Cicit Marbawi. Hari ni saya jumpa cucu kepada Syekh Omar pula yang tulis kitab ni. Sopa yang main nak peluk sekali. Dia kata. Ustaz, no, saya tengah duk collaborate dengan UKM, dengan Universiti Kebangsaan. Saya nak buat ni cerita pasal tafsir Nurul Ihsan ni, nak buat penceritaan semula tentang kitab ni. Ni, kitab kita dah baca ni. Dia kata nak buat penceritaan semula. Sebab UKM ada buat kajian tentang tafsir Nurul Ihsan. Dia pun buat takhrij balik hadis-hadis yang ada dalam ni dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, saya nak cakap awal-awal. You salah seorang yang esok nak kena masuk dalam video tu. Cerita sikit pasal. Oh, saya kata, ni tak mau. Saya popular-popular tak mau dah lah ni. Saya dah jadi ustaz kampung dah. Ceramah tak mau, forum tak mau, apa pun tak mau dah lah ni. Saya main masjid, saya sembahyang maghrib, saya baca kitab, saya tengok depan lenguh, saya dera depan pukul 9, mayang isya tu saya balik. That's it, saya kata. Saya buat kata kan. No, yang ni minta tolong. Dia dah tak apa-apa, saya tak ambil nombor telefon, kita sembang lain. Saya nak cerita balik habis. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, walaupun ada kelemahan, ada kadang-kadang dia bawa masuk hadis yang kita tak jumpa sumber dan sebagainya, jangan underestimate. Kerana penulis kitab ini ikhlas kepada Allah. Kesilapan siapa pun boleh buat. Kita pun dah buat banyak silap. Hari ni kita baca ayat Quran tertinggal satu perkataan. Esok kita baca hadis tersilap 1-2 baris. Normal kesilapan ni. Yang penting apa tuan-tuan? Keikhlasan dia dalam melahirkan kitab-kitab ni. Itu sebab saya yang baca, saya boleh rasa. Tuan-tuan yang dengar, saya harap dapat rasa juga ni. Apa yang nak disampaikan oleh penulis kitab ni. Mereka ni ikhlas tuan-tuan kerana Allah. Kita doakan mereka kebaikan dunia dan akhirat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.